Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, marilah sama-sama kita mengungkap syukur Alhamdulillah atas kurniaan dan juga pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kita dapat melaksanakan ibadah setiap hari, dan lebih-lebih lagi apabila kita dikunjungi bulan Ramadan Al-Mubarak dengan pakej ibadat yang dibawanya sekali dan tawaran-tawaran pengampunan, pelepasan daripada api neraka dan juga ketenangan jiwa, hidup bermasyarakat, kesan-kesan positif terhadap iman kita, terhadap tingkah laku kita, terhadap watak kita dan seterusnya. Elok benar kalau sekiranya di awal Ramadan ini kita membicarakan mengenai perkara yang sangat penting yang hasil daripada pemerhatian kita semua terhadap diri kita, dan khususnya kami di Jabatan Mufti menyedari bahawa apabila masuk bulan Ramadan, isu yang sering ditimbulkan ataupun sering dipertanyakan oleh masyarakat awam kepada kita ialah isu-isu yang berkaitan dengan fiqh, isu berkaitan dengan bagaimana sebaiknya untuk melakukan puasa, bagaimana sebaiknya untuk kita melakukan solat sunat tarawih, bagaimana sepatutnya kita dapat melakukan i'tikaf, bagaimana sepatutnya kita tilawatul Quran, bertadarus, dan semua isu-isu ini sangat penting kerana ia akan menentukan sah ataupun batal ibadat berkenaan. Kita tidak menafikan ia sangat penting, namun ia perlu disejajarkan, diseiringkan, bukan setakat kita menjawab bagaimana ibadat itu dilakukan, tetapi elok kalau sekiranya kita menjawab satu lagi persoalan yang sangat penting, iaitu mengapa kita melakukan ibadat-ibadat itu. Kerana kita tidak mahu ibadat yang kita lakukan itu terpisah daripada roh. Ibarat badan kita ini berfungsi sebab ada roh. Mata kita boleh melihat, telinga kita boleh mendengar, tangan kita boleh memegang sebab ada roh. Dan sekiranya roh ini satu hari esok dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dinamakan sebagai mayat. Dengan kaku, mata masih ada tetapi tidak boleh melihat, telinga masih ada tetapi tidak mampu untuk mendengar, tangan masih ada tetapi tidak mampu untuk memegang, yang akan menyebabkan fungsi anggota-anggota ini dapat kita lakukan atau kita jalankan kerana ada roh. Begitu jugalah dengan ibadah puasa, ibadah zakat, tarawih dan sebagainya. Di samping kita menjawab persoalan bagaimana ibadat itu dilakukan, kita kena juga menjawab mengapa ia dilakukan, kerana jawapan pada mengapa itu adalah roh, falsafah kepada semua ibadat-ibadat berkenaan. Perkara ini yang insya-Allah kita akan cuba memahami. Ibadat-ibadat ini dapat dilakukan nanti secara sedar, secara tahu, dan kita tahu matlamat yang ingin kita capai dengan melakukan pakej ibadah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila ibadat itu khususnya puasa dan juga segala pakej ibadat dalam bulan Ramadan dilaksanakan tetapi tidak diseiringkan dengan menjawab pertanyaan mengapa, maknanya ibadat dilakukan menepati rukun dan syarat tetapi gagal untuk mengaitkan mengapa kita perlu buat ibadat itu. Maka saya berikan contoh fenomena-fenomena yang berlaku
nanti ketika bulan Ramadan, bagaimana ibadat yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Puasa tak tinggal, sembahyang pun tak tinggal, tetapi masih melakukan perkara-perkara maksiat. Fenomena pertama contohnya, nanti kita bakal menemui orang yang berpuasa tapi dia tak solat. Puasa tak tinggal, tetapi solat dia tidak lakukan. Sedangkan solat dan puasa itu seiring dalam rukun Islam. Begitu juga kita dapati orang yang berpuasa tetapi masih melakukan maksiat. Walaupun dia menepati semua rukun dan syarat sah puasa, tetapi dia gagal mencapai matlamat puasa itu. Dia gagal memahami falsafah puasa itu. Ramai nanti orang yang berpuasa, ibadat tarawih tidak pernah ditinggalkan, tetapi masih melakukan pembaziran, masih melakukan risyuah, masih melakukan pecah amanah. Kerana apa? Kerana gagal untuk mengaitkan antara ibadah, ritual tak sesuai dipanggil ritual, iaitu ibadah yang kita lakukan menepati rukun dan syarat, tetapi gagal mengaitkan untuk menjawab persoalan mengapa ibadah itu dilakukan. Tuan-tuan sekalian, dalam surah Al-Baqarah, ayat yang biasa kita baca sebagai ayat pensyariatan puasa kepada kita, jelas di situ Allah Subhanahu wa taala menggariskan kepada kita tujuan berpuasa itu bukan sekadar menyuruh berpuasa. Menyuruh itu adalah menyuruh berpuasa dan kita laksanakan dengan sebaik mungkin, itu menjawab persoalan bagaimana berpuasa. Tetapi di hujung ayat itu, kita baca dulu ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan kepada umat-umat sebelum daripada kamu, supaya la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Dalam ayat berkenaan ada ayat arahan untuk berpuasa, tetapi ditutup dengan matlamat puasa itu. Jadi tuan-tuan, kalau tengok fenomena pertama tadi, orang yang berpuasa tetapi tidak solat, maka puasanya itu barangkali dilaksanakan dengan penuh rukun, sempurna dan syarat sahnya pun tidak dilanggar. Namun dia tidak mencapai tujuan puasa itu tattaqun, kerana orang yang solat itu adalah orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi takwa itu tidak dijuzuk-juzuk, dikotak-kotakkan. Tidak dipanggil hanya orang bertakwa itu puasa penuh tapi sembahyang dia tak buat. Begitu juga tuan-tuan sekalian, orang yang berpuasa tapi rasuah. Puasa itu adalah mengajak kita kepada tattaqun, kita takutkan Allah. Kalau mengikut Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Salam, meninggal pada tahun 660 Hijrah, beliau menyatakan tattaqun nara bisiyamikum. Kamu berjaya mendindingi diri kamu dengan puasa kamu, kerana puasa itu adalah sababun li ghufraniz dzunub. Puasa itu adalah sebagai penyebab untuk kita menghapuskan dosa. Jadi tuan-tuan sekalian, macam mana dalam fikiran kita boleh berlaku satu kontradik yang cukup jelas antara puasa dengan kita melaksanakan pecah amanah yang dia merupakan satu dosa. Jadi menjawab persoalan mengapa kita berpuasa itu penting. Menjawab persoalan mengapa kita tarawih itu penting. Untuk menjawab persoalan mengapa kita qiyamul lail itu penting. Persoalan mengapa ini jarang kita jawab untuk diri kita sendiri sebelum orang lain bertanya kepada diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fenomena lain contohnya,
Puasa adalah untuk kita mengekang hawa nafsu kita, dan salah satu simptom kita gagal mengekang hawa nafsu kita adalah pembaziran. Kerana pembaziran itu adalah pembazir itu adalah ikhwanus syayatin, dan dalam hadis yang sahih sufidati syayatin, syaitan itu dibelenggu di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Tetapi perbuatan-perbuatan membazir itu masih berlaku. Ketika kita iftar, kadang-kadang berlaku pembaziran. Hatta iftar yang dilakukan di masjid-masjid dan di surau-surau, kalau tidak diurus dengan baik, berlaku pembaziran. Makanan dibuang begitu saja. Majlis-majlis rasmi kerajaan ataupun swasta, kalau tidak diurus dengan baik, berlaku pembaziran. Berlaku dalam bulan Ramadan, yang Al-Quran menyatakan pembaziran itu adalah rakan syaitan. Syaitan kena belenggu, tetapi kita sendiri yang acting telah mengambil tugas syaitan itu sendiri. Tuan-tuan, ini adalah contoh-contoh bagaimana kalau sekiranya ibadat ini kita hanya tumpu kepada rukun dan syarat sah. Saya tak kata dia benda yang remeh, tak, kerana dia melibatkan soal sah ataupun batal. Tetapi untuk merasai dan menghayati sampai kepada matlamat la'allakum tattaqun, itu yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah itu, ia perlu untuk mengiringi jawapan kepada persoalan bagaimana dengan kita menjawab persoalan mengapa kita berpuasa, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, matlamat utama, falsafah utama berpuasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi apa jua ibadah yang ada dalam bulan Ramadan, puasa, tilawah Al-Quran, kemudian taftiris saimin, kita memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa ketika berbuka puasa, kita sedekah, infak fi sabilillah, kita buat umrah, kita i'tikaf, kita qiyamul lail, kita salat tarawih. Semua ibadat ini adalah untuk mencapai darjah taqwa, dan ini yang kita akan ukur nanti pada 1 Syawal. Mafhum mukhalafahnya, kalau sekiranya ibadah yang kita lakukan tidak mencapai KPI taqwa itu, maksudnya kita masih perlu penambahbaikan. Jadi elok benar di awal Ramadan ini kita menilai, bukan menilai saja, kita berkongsi, dipanggil standard ukuran taqwa yang telah diungkapkan oleh salafus salih. Gunanya adalah untuk kita mengukur diri kita dan kita bersedia untuk melakukan apa sahaja ibadah nanti dalam bulan Ramadan mencapai ke arah taqwa. Mengambil kesempatan ini, izinkan saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian standard ukuran taqwa yang telah diungkap dan direkodkan dengan kemas oleh para ulama kita supaya menjadi satu benchmark, penanda aras untuk kita cuba raih dalam menjalani ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak kali ini. Pertama ialah kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyawmir rahil. Ini 4 piawai yang ditetapkan oleh, yang diungkap oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengenai standard iman, standard taqwa itu sendiri. Pertama adalah ibadat yang kita lakukan adalah menambah takut kita kepada Allah Ta'ala. Berasa kerdil kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puasa mengajar kita dipanggil self-control.
kita mengawal diri kita sendiri dengan penuh keamanahan, dengan merasakan dengan penuh iman tentang muraqabatullah, bahawa kita sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah yang pertama. Jadi ibadat yang kita lakukan dalam bulan Ramadan mengarah ke situ. Bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sentiasa diawasi. Perasaan ini bakal menjadi ubat yang formula yang sangat keramat untuk menyelesaikan masalah peribadi kita, dengan cuai kita, dengan culas kita, dengan kita hanya rajin bila kita dipantau oleh ketua-ketua kita kalau kita bekerja. Kita sangat suka berlakon untuk memenuhi, untuk supaya orang puji kita, orang suka kita. Kemudian kalau itu penyakit diri, dalaman sendiri, kadang-kadang penyakit masyarakat, rasuah, pecah amanah dan sebagainya, semua ini tuan-tuan sekalian dapat diselesaikan jika setiap jiwa kita merasa muraqabatillah, kita diawasi oleh Allah dan kita gerun terhadap janji-janji Allah Ta'ala yang pasti berlaku. Yang baik akan dibalas baik, yang tak baik akan dibalas dengan sesuai setimpal dengannya. Itu yang pertama, al-khawfu minal jalil. Yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran dengan Ramadan itu seiring. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kita banyakkan tilawatil Quran. Bukan sekadar tilawah, tetapi kita memahami Al-Quran dan kita menghayati Al-Quran dan kita mengamalkan Al-Quran. Ramadan mengajak kita mencapai darjah taqwa yang piawainya adalah beramal dengan Al-Quran. Ramai di kalangan kita baca Al-Quran lalu ayat riba tetapi masih transaksi dengan riba. Baca ayat Quran lalu ayat perpaduan tetapi kita sebagai peledak kepada perpecahan masyarakat, menimbulkan perkara-perkara yang khilaf yang boleh kita bertolak ansur. Jadi Ramadan dan Al-Quran itu seiring, maka Ramadan berakhir insya-Allah dalam keadaan satu bulan yang paling banyak kita baca Al-Quran dalam bulan Ramadan, dan paling banyak telinga ini dimasuki dengan ayat-ayat Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Wal amalu bitanzil. Yang ketiga dipanggil wal qana'atu bil qalil. Qana'ah, berpada dengan yang sedikit. Bermaksud tidak tamak. Ramadan mengajar kita merasa kesusahan yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak bernasib baik seperti kita. Dan kita sangat bersyukur kalau sekiranya kita berlapar dahaga di siang hari untuk beberapa jam, tapi kita merasa yakin balik nanti di rumah ada juadahnya. Tetapi ada di kalangan saudara-saudara kita yang sepanjang tahun, sepanjang masa, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi mengajar kita qanaah supaya tidak tamak. Apa yang berlaku penyakit masyarakat hari ini, penyakit tamak. Tidak senang hati dengan nikmat yang diperolehi oleh orang lain dan berharap nikmat itu hilang daripada orang itu dan beralih kepada diri kita. Hati kita penuh dengan rasa hasad, dengan rasa dengki, dengan kelebihan-kelebihan yang Allah beri kepada orang lain yang tidak pada kita. Puasa mengajar kita untuk qanaah. Itu falsafah puasa. Tapi kalau berpuasa, kita penuh satu bulan, dalam sudut menghias rumah pun bersaing dengan jiran, kemudian berniat berbunga-bunga hati kalau membeli perabot baru supaya orang ziarahi kita ketika kita Idul Fitri nanti, itu tidak dinamakan al-qana'ah bil qalil, tetapi masih ada perasaan tamak haloba itu sendiri. Yang keempat adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Al-isti'dad liyaumir rahil ini yang disebut oleh Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Salam ialah apabila seseorang itu berpuasa, dia merasa keperitan dahaga. Selalunya Ramadan itu adalah hari yang cukup panas, tekak berasa kering, dahaga betul.
Jadi falsafah puasa untuk menyadarkan dia bahawa bersedialah untuk hari itu di padang mahsyar kelak, dan bersedialah untuk mencari jalan tidak dimasukkan ke dalam api dalam neraka yang minumannya disediakan tetapi lebih membakar anak tekak, membakar tengkuk kita, membakar leher kita. Jadi puasa mengajar kita bersedia untuk hari akhirat, untuk kita berpindah daripada dunia ini ke alam yang satu lagi. Ini adalah standard yang diletakkan oleh Sayyiduna Ali, parameter untuk mengukur takwa. Jadi tuan-tuan, persoalannya bola di tangan kita semua. Ibadah yang kita lakukan ini sampai tak kepada matlamat itu? Kalau tidak sampai, kita tak tahu sampai ke tidak, kecuali di akhir nanti kita boleh ukur. Jadi tazkirah ini barangkali didengari di awal Ramadan. Sebaiknya untuk kita bersedia untuk itu, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, tadi adalah parameter yang diletakkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. 4 perkara. Dan lebih jelas lagi ialah apa yang telah diungkap oleh Umar Abdul Aziz ketika beliau memberikan komentar terhadap taqwa yang menjadi buruan kita semasa kita menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, sama ada puasanya, infaknya, menghidupkan malam-malam Ramadan dan seterusnya, segala perkara yang berkaitan dengan ibadah dalam bulan Ramadan. Umar Abdul Aziz secara terang dan jelas memberikan peringatan kepada kita. Beliau mengatakan, laisa taqwallahi bi siyamin nahari wala bi qiyamil laili wa takhlid fi ma baina dhalik, walakin taqwallah tarku ma harramallahu wa ada'u maftaradallah. Bermaksud, bukanlah takwa itu sekadar berpuasa di siang hari, bukanlah sekadar mengerjakan ibadah bangun malam, mengimarahkan malam dengan qiyamul lail, dan bukanlah campuran antara ibadah siang dengan ibadah malam itu sahaja. Tetapi takwa itu adalah mencapai satu keadaan, iaitu meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini sangat jelas. Sangat jelas apa yang diungkapkan oleh Umar Abdul Aziz yang sangat signifikan dan relevan dengan ibadah yang kita buat pada bulan Ramadan ini. Siang kita berpuasa, malam kita mengerjakan qiyamul lail. Tetapi tidak dinamakan ia sebagai takwa kalau ketika siang berpuasa tetapi malamnya kita qiyamul lail, alhamdulillah, namun apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita jauhi, kita datanginya pula. Seperti mana yang kita sebut di awal tazkirah ini, fenomena-fenomena, contoh-contoh fenomena yang saya kongsi dengan tuan-tuan, berpuasa siang hari, malam qiyamul lail, tetapi masih tidak menutup aurat bagi lelaki ataupun perempuan, masih tidak menunaikan solat secara penuh atau langsung tidak menunaikan solat, kemudian menjadi batu api kepada perpecahan umat, kemudian masih meredai perkara-perkara maksiat dalam masyarakat. Contohnya adalah percampuran bebas antara lelaki dengan perempuan, meredai ataupun tidak merasa ingin menyelamatkan umat daripada unsur-unsur yang boleh merosakkan akidah masyarakat, seperti serangan-serangan pluralisme, liberalisme,
sekularisme, pragmatisme dan sebagainya yang boleh merosakkan akidah masyarakat kita. Jadi bahkan ada yang berpuasa tetapi menjadi ejen kepada agenda-agenda orang-orang yang tidak suka Islam berdaulat di atas muka bumi ini. Walaupun berpuasa siang hari malam qiyamul lail, kalau gagal meninggalkan apa yang diperintahkan untuk kita tinggalkan, maka belum lagi mencapai falsafah puasa itu sendiri. Begitu juga apabila berpuasa buat tetapi perkara yang diperintahkan yang lain tak buat. Contohnya berpuasa itu wajib, solat itu wajib, tapi solat dia tak buat. Puasa itu wajib, zakat itu wajib, tapi zakat dia tidak tunaikan. Begitulah seterusnya. Dan ini adalah satu perkara yang perlu kita ambil perhatian dan kita beri faham kepada